Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Abang Bebel bersiaran kembali. Ya. Okey, hari ini adalah hari Sabtu 5 Disember 2020. Sebelah abang depan abang ni ada satu tetamu istimewa. Dr. Wan, terima kasih kerana datang. Susah nak dapat Dr. Wan ni tau. Puas saya kejar, susah nak tangkap masa dia. Seorang yang amat busy, seorang yang amat committed pada kerja. Tapi nak cerita sikit pasal Dr. Wan ni. Dr. Wan sebenarnya adalah ketua unit kesihatan ataupun perubatan di sebuah universiti terkemuka di Selangor Darul Ihsan. Beliau banyak memberi khidmat, bantuan dan juga keupayaan beliau di dalam bidang perubatan. Okay? Jadi macam mana saya boleh abang berminat nak interview Dr. Wan ni sebab kejayaan demi kejayaan yang telah beliau tempa di pentas BE International. Satu tepukan yang hebat kepada Dr. Wan. Jadi Dr. Wan, boleh Dr. Wan perkenalkan diri Dr. Wan? Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Wan Rafidah sebenarnya. So dikenali sebagai Wan ataupun kalau biasanya kalau orang tak panggil Dr. Wan sajalah. Saya sememangnya pegawai perubatan yang dah 20 tahun dalam servis. Sebelum ni dekat Kementerian Kesihatan. So saya berada di IPTA lebih kurang dalam 11 tahun saja. Terima kasih doktor. Lama juga Dr. Wan berkhidmat ni. Tak lama lagi pension lah ni kan. Okey. Doktor, ini mungkin soalan yang sedikit memerlukan satu perasaan lah yang doktor kena keluarkan daripada hati doktor sendiri. Sedikit menyentuh, tetapi kalau saya tersentuh tu saya minta maaf, bukan niat. Tapi sebenarnya untuk kita memberi pandangan kepada orang-orang di luar sana, doktor. Ya. Jadi macam mana sebenarnya Dr. Wan boleh terbuka hati Dr. Wan nak buat bisnes di BE International? Silakan Dr. Wan. Kenapa saya nak buat BE kenapa saya masuk dalam BE ni? Sebenarnya bermula bulan Jun tahun ni, first week lah. Setelah saya sendiri menjadi pengguna Aurora daripada bulan April. Pada awalnya sebenarnya tak niat pun, tapi pasal kawan saya semasa PKP, kawan baik saya sebenarnya, kalau ikutnya lebih kurang adik angkat saya. Dia hilang separuh pendapatan disebabkan travel agency. Jadi bila hilang pendapatan, jadi saya rasa macam saya tak tahu nak bantu macam mana. Saya pun bukan kata orang kaya yang boleh saya bagi duit tapi saya rasa ini satu peluang untuk buktikan kepada beliau yang kalau saya boleh buat, insya-Allah dia boleh buat dalam BE. Jadi itu pada peringkat awal ni lah. Jadi saya cuba, saya approach saya punya upline Rozana Masta. Saya tanya macam mana nak buat, sebab saya tahu dia buat dan saya tahu pun dia dapat good income. So saya rasa why not saya cuba. Itu saja pada permulaan. Tetapi along the way bila saya buat, saya berjumpa dengan upline, sebab upline Fariha, dia bertanya, doktor tak ada impian lain ke? Sebenarnya saya memang ada impian lain. Sebab saya adalah seorang, kita kata, ibu tunggal yang mempunyai 5 orang anak, yang 4 daripadanya lagi IPTA, so cost of living sebenarnya sangat tinggi. Jadi saya selain pada BE ni, sebelum ni saya memang ada buat part time. Saya buat part time as a locum doctor lah. Saya tak pernah jual-jual barang. Saya jual saya punya profession sahaja. Jadi saya buat locum. Itu salah satu macam mana cara saya nak jana income saya extra daripada income bulanan saya. So saya rasa mungkin salah satulah peluang bila saya berada dalam BE ni. Dan juga kebetulan masa PKP, memang betul-betul PKP bulan 4 saya kena potong gaji. Potong gaji pasal beli rumah.
Aduh, Beli macam rumah. mana nak bayar? Nak bayar tu. Ya Allah, saya memang masa tu berdoa banyak-banyak. Ya Allah, macam mana ni kan dengan anak nak sambung belajar 4 orang dekat IPPA. Alhamdulillah Allah pertemukan Alhamdulillah. saya dengan B sebenarnya. Alhamdulillah. Dan mungkinlah sebenarnya yang saya nak share sangat-sangat yang saya nampak sebenarnya impian saya yang saya dah bertahun yang saya baru perasan adalah saya nak bina rumah kebajikan untuk orang tua. Yang ini memang sebenarnya dah bertahun sebenarnya impian saya, tapi saya tak pernah merancang untuk pencarian kita kata income tu lalu EBE untuk saya buka rumah kebajikan. Saya sebenarnya dah planning bila saya pencen, saya nak guna duit ganjaran saya. Saya nak guna duit ganjaran saya untuk saya cari tanah, saya cari kawasan untuk saya buat. Tapi bila saya berada dalam ini, saya kata why not? Ini mungkin salah satu jalan pintas. Yes, platform untuk saya mungkin tak perlu guna duit pencen saya, tak perlu guna wang ganjaran saya boleh guna daripada passive income DBE ni untuk saya buat lebih cepat. Alhamdulillah doktor. Masya Allah, hebat impian beliau. Hati saya rasa impian ni satu impian yang dicemburui lah doktor. Saya sangat mencemburui impian doktor. Saya rasa saya sebenarnya nak mendoakan lah supaya apa impian doktor tu akan makbul dan diberkati Allah, insyaAllah. Okey, untuk seterusnya dia dah buat benda ni daripada Jun 2020 waktu PKPP yang tengah kemuncak dan sewaktu pembukaan pertama tu. Maksudnya pada bulan Disember dah 7 bulan beliau buat. Dan the best part, macam mana dia buat benda ni. Saya pun confused sebab abang dan isteri dah buat sebelumnya. Abang dan isteri juga telah melalui perjalanan buat bisnes BE sewaktu MCO. Jadi kita nak tahu macam mana doktor boleh meluangkan masa doktor membuat kerja hakiki dan juga membahagikan masa doktor tu untuk kerja part-time di BE International. Boleh doktor share kepada semua? Silakan. Okey. Macam mana saya buat? Saya rasa sebagai part-timer lah sebenarnya dalam BE ni sebagai part-timer. Of course kerja hakiki saya dulukan lah. Okey. First, saya dapatkan kelulusan dulu sebenarnya. Kelulusan daripada pengurusan tertinggi di IPPA saya. Saya bukan terus-terjun nak buat saja-saja, tak ada. Saya cakap terus terang, cakap jujur kat sini. Sebab ada yang bertanya sebenarnya kat luar, boleh ke doktor buat bisnes? Okey, sebenarnya saya memang dah dapat kelulusan daripada pengurusan tertinggi untuk saya buat part-time selepas waktu pejabat saya dan juga weekend. Okey, so saya memang start sharing lepas pukul 5. Kalau siapa-siapa yang perasan tengok WhatsApp status saya, FB saya, semua lepas pukul pejabat. Tak akan berlaku waktu pejabat. So saya start sharing. So saya buat sama macam orang lain. Bila kata share, saya share je lah. Saya share, saya berkongsi, saya buat WhatsApp broadcast juga. Okey. Cuma satu je saya tak buat. Misalnya aku jujur lah, saya tak pernah buat FB live sendiri. Ini kali pertama? Ini kali kedua. Okey, kali kedua. Itu pun diinterview lah. Yang pertama diinterview oleh Ros Faiza. Okey, yang kedua ni adalah Abang Bebe. Saya seketua. Kemudian orang famous dalam BE. Tapi untuk saya buat FB live saya sendiri, saya belum mampu. Mungkin atas dasar kerjaya saya lah, saya tidak mampu lagi. Tapi sebenarnya itu yang saya buat. Okey, sama je seperti orang lain. Okey, yang keduanya saya merasakan mudah bagi saya sebab apa yang saya share sebenarnya sama line dengan apa yang saya buat sebagai kerja hakiki saya. Sebab yang saya nampak, saya share tentang manfaat kesihatan. Jadi kalau tugas saya sendiri pun nak bantu orang sihat. So saya rasa ini satu peluang untuk saya berkongsi dengan especially pesakit saya dan juga rakan-rakan saya, sahabat saya, saudara mara saya, option yang lain, yes. Macam saya cakap sebelum ni, complementary medicine. Okey, sebab saya tak nampak ada satu kita kata kesalahan di sini, sebab produk BE ni, Aulora ni sebenarnya dia bukan produk yang kita kata membawa kemudaratan. Dan kalau kita semua sedia maklum, okey, teknologinya yang kita kata membebaskan far infrared, dan far infrared itu sendiri memang
baik untuk kesihatan kan. Betul. Dan memang digunakan pun dalam perubatan. Dah digunakan pun dalam perubatan. Jadi saya rasa tak ada isu. Ini adalah satu alternatif untuk pesakit di luar sana. Tetapi saya sebagai medical doktor, saya nak tekankan dia bukan menggantikan rawatan. Jangan salah faham ya. Okey, dia adalah satu kita kata alternatif di samping mengambil rawatan yang telah dicadangkan oleh mana-mana kita kata perubatan. Okey, ini adalah satu alternatif tambahan ataupun pilihan untuk sesiapa yang mungkin takut, contohnya macam sekiranya mereka perlu menjalani pembedahan, risikonya 50-50, so terpulang kepada pesakit tersebut untuk mencuba alternatif lain. So saya rasa why not saya share dengan pesakit saya. Macam tu rupanya dia punya pembahagian masa yang amat bijak dan efektif. Tapi kalau kita kata bijak dan efektif ni sebenarnya berkait rapat dengan result ataupun hasil. Jadi tadi masa Dr. Wan sebenarnya ada share dia punya income dengan downline dia. Sebab dia nak bakar semangat downline dia tu. Saya pun tertengok, abang nak terjojol di jeli mata abang tengok income dia dalam masa 6 bulan ni. Masya Allah, hebatnya. Abang rasa apa yang idaman ataupun impian Dr. Wan untuk buat rumah kebajikan satu hari nanti itu, saya rasa insya-Allah dipermudahkan Allah dan dapat memendekkan ataupun mempercepatkan timeline yang Dr. Wan jangkakan, insya-Allah Dr. Wan. Jadi Dr. Wan, mungkin soalan ni antara yang terakhir lah, kalau ada satu lagi nanti mungkin ekstra. Jadi saya nak tanya perasaan Dr. Wan berkenaan income yang Dr. Wan buat ni. Apa perasaan Dr. Wan buat BE International sebagai part time ataupun sebagai sementara, kerja sementara, dan apabila beliau mendapat pendapatan ni, Masya Allah hebat. Jadi kita tanya dia, kita tengok perasaan dia, apa yang dia nak share. Silakan Dr. Wan. Okey, kalau kita nak compare dengan Abang Bebe punya income, saya rasa tak boleh compare lah ya, jauh langit dengan bumi. Okey. Tapi sebenarnya saya sangat bersyukur berada dalam BE ni. Okey, dalam 6 bulan income saya okey, telah okey, sebenarnya macam mana nak kata ya? Okey. Sebelum ni kan saya ada saya ada buat part time locum doktor. Okey. So locum doktor, saya pendapatan locum doktor saya untuk 2 tahun lebih kurang menyamai income saya 6 bulan berada di BE. Oh my god. Lebih kurang berada di BE macam itulah. Okey. Okey, terima kasih Dr. Wan. Inilah soalan terakhir saya. Jadi sebab saya pun tak nak ambil masa Dr. Wan banyak. Jadi apa sasaran Dr. Wan seterusnya? Apa target Dr. Wan di BE International ni? Silakan Dr. Wan. Okey. Target saya sebenarnya saya memang nak completekan 139 sebab sekarang saya EA. Okey, so sebenarnya jauh lagi untuk saya pergi, tetapi saya percaya insya-Allah dengan berkat kita kata tunjuk ajar daripada upline, okey, support daripada downline, insya-Allah saya akan cuba completekan 139 dalam masa yang terdekat, dan saya akan bawa juga downline saya untuk completekan 139 sama-sama. So itu target saya. Okey, terima kasih Dr. Wan. Terima kasih kerana dapat bersama Abang Bebel. Mungkin satu hari nanti kita buat the part 2 pula ya. Jadi kita nak tengok mungkin dalam 3 bulan macam mana income dia pula ni. Okey, jadi setakat itu saja. Terima kasih Dr. Wan pada hari ini, dan semoga bermanfaat sharing ataupun perkongsian daripada Dr. Wan, dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.